Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menyambung ayat ataupun bahagian yang terakhir daripada ayatul kursi, daripada suratul Baqarah ayat 255. Kita sampai kepada ayat yang hujung daripada suratul Baqarah ayat 255 yang merupakan ayat ataupun bahagian yang akhir daripada ayatul kursi yang telah kita bincang dalam 2-3 kuliah yang lepas. Kita sampai kepada bahagian ataupun ayat yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah wala yauduhu, dan Allah tidak merasa berat memelihara kedua-duanya, dan Allah wa huwal ali, maha tinggi lagi maha agung, lagi maha besar. Jadi ayat yang terakhir ini menyentuh berkaitan dengan kursi Allah, yang menjadi nama kepada ayat ini iaitu ayatul kursi. Jadi kita nak tengok pendapat para ulama berkaitan dengan maksud ataupun terjemahan daripada perkataan kursi Allah. Wasi'a kursi, wasi'a kursi. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu terjemahan ayatnya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang ni tuan-tuan boleh tengok, boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir. Boleh tengok dalam tafsir Ibnu Kathir pada bahagian ayat 255 suratul Baqarah. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan dengan kursi Allah di dalam ayat ini adalah ilmu Allah. Jadi kalau kita tengok pandangan ataupun pendapat, ada riwayat, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas, dia menafsirkan perkataan kursi dengan ilmu. Jadi kursi Allah bermaksud ilmu Allah, bermaksud ilmu Allah. Jadi kalau kita buat huraian, maksudnya apa? Dia kalau tengok terjemahan tu, dia kata kursi Allah meliputi langit dan bumi. Maksudnya betapa luas dan dalamnya ilmu Allah meliputi sekalian makhluk langit dan juga bumi.
Maksudnya kursi Allah, maksud terjemahannya ilmu. Besarnya kursi itu, luasnya kursi itu bermaksud besar dan luasnya ilmu Allah berkaitan dengan alam ini, langit dan bumi. Jadi itu maksud yang pertama. Ada banyak lagi pendapat-pendapat berkaitan dengan maksud kursi ni, kan? Okey. Walau bagaimanapun, ada juga riwayat lain yang menyebut bahawa kursi itu adalah makhluk. Kursi itu makhluk. Kalau ilmu dia satu benda yang abstrak, yang kita tak boleh nampak. Ilmu kita dengar lah, kita boleh faham ilmu tu apa, tapi ilmu itu sesuatu yang kita tak boleh nampak. Tetapi ada riwayat daripada Nabi SAW yang mengatakan bahawa kursi ini makhluk, sesuatu yang boleh dilihat, benda. Kursi ini benda yang nampak, iaitu di mana Nabi menyatakan bahawa saiz kursi ini kursi lah, kan? Kursi, perkataan Melayu diambil daripada perkataan Arab, kursi, kan? Yang mana saiz kursi ini sangat besar, lebih besar daripada langit dan bumi, lebih besar daripada langit dan bumi. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan satu makhluk lagi, nama dia Arash. Mana besar, kursi ke Arash? Arash itu lebih besar. Arash itu lebih besar. Dan ada riwayat Nabi menyebut bahawa demi Tuhan, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, tidaklah keluasan langit dan bumi 7 lapis. Luas langit dan bumi yang seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ni, yang alam ni kita tengok sangat besar, seolah-olah tidak ada penghujungnya. Kata Nabi, kalau kita nak compare, nak banding dengan keluasan kursi Allah, alam ni yang tuan-tuan rasa luas ni, seluas langit dan bumi ni, nak banding dengan besarnya kursi Allah, dunia ni, alam ni, bumi ni, langit ni, nak banding dengan kursi Allah, dia umpama sebentuk cincin di atas padang pasir yang sangat luas. Padang pasir itu kursi, cincin itu bumi dan langit. Itu dari sudut perumpamaan kita nak banding besarnya kursi itu. Wasi'a kursi itu, yang kursi itu meliputi langit dan bumi ini. Besar mana kursi itu, cincin tu kita tahu di atas padang pasir, cincin itulah langit, pasir itu, padang pasir itu adalah kursi. Okey, itu antara bumi dengan kursi. Mana besar? Kursi. Kursi Allah itu, kan? Kursi besar. Bandingan tadi kita sebut, bandingan di antara bumi dengan kursi, kursi itu lebih besar. Bandingan di antara kursi dengan arash, arash itu lebih besar. Besar bagaimana? Kalau tadi cincin itu bumi, padang pasir itu kursi, di antara bumi dengan kursi. Kalau di antara kursi dengan arash, kursi itu pula jadi cincin.
Kursi itu pula jadi cincin, padang pasir itu diumpamakan arash. Boleh bayang tak besar mana arash? Itu belum kita banding bumi dengan arash. Bumi dengan kursi pun dah kalah banyak dah. Lepas tu kursi dengan arash pun kalah banyak dah. Bagaimana bumi dengan kursi, macam itulah kursi dengan arash. Arash ni makhluk yang sangat besar, kan? Sangat besar. Jadi kita kata apa? Maksudnya kalau kita tengok riwayat yang kedua ni, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, kursi itu sesuatu yang bersifat hissi, yang ada, yang boleh ditengok, benda yang wujud. Kalau pandangan pertama, ilmu mana ilmu? Kalau kita kata dia ni banyak harta, mana dia? Tanah dia boleh tengok, rumah dia boleh tengok. Harta ni sesuatu yang kita boleh tengok. Tapi kalau kita kata kawan tu, ilmu dia banyak. Banyak mana? Tak tahu, tak nampak. Tapi kita kata dia banyak ilmu. Ilmu dia banyak, ilmu dia kuat, ilmu dia hebat. Tunjuk, tak boleh tunjuk. Berbanding dengan kita sebut kata. Jadi ada dua pendapat. Kursi dengan maksud ilmu, sesuatu yang ilmu lah, maknawi, tak boleh tengok. Tapi pendapat kedua ni, dia cenderung kursi itu makhluk. Makhluk yang boleh dilihat dan sangat besar lah. Sangat besar. Okey, itu baru dua. Ada lagi maksud kursi ni. Ini yang kita perlu bila kita baca Al-Quran, kita perlu merujuk kepada tafsir, kerana dia akan menghuraikan. Dan sesuatu perkataan itu kadang-kadang mempunyai beberapa maksud, kerana ada beberapa pandangan ataupun riwayat mengenai makna sebenar perkataan tu, kan? Okey, ilmu dah, kursi maknanya dia satu tempat, satu makhluk pun sudah. Pandangan yang ketiga, ia adalah karasah, iaitu tempat ilmu berkumpul. Jadi dia macam ada kaitan lah antara ilmu dengan kursi ni. Kursi itu apa? Kursi adalah tempat ilmu segala-gala perkara berkumpul di situ. Jadi segala-gala ilmu berada di kursi itu. Jadi dia sangat besar. Sebab apa dia sangat besar? Ilmu sangat banyak. Ilmu itu sangat banyak. Jadi di mana ilmu itu berkumpul, di mana ilmu itu berada, mengikut Ibnu Jarir, dia kata ilmu itu berada dan berkumpul di kursi Allah Subhanahu wa taala. Mana dia milik Allah lah, kan? Ilmu Allah. Okey? Dan ilmu Allah ni berluas lah. Seperti mana dalam Quran sebut, kan? Dan Nabi menjelaskan kepada kita, apabila kita mencelup tangan kita di dalam lautan yang luas, kita angkat tangan tersebut, kemudian apa? Yang mana air yang lekat di tangan-tangan kita tu, sisa-sisa air yang sikit tu, itu ilmu kita yang kita duk berasa besar tu. Yang mana air laut yang duk ada itu, itulah umpama ilmu Allah berbanding dengan ilmu kita, sangat besar dan luas. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita nak pergi kepada tafsiran-tafsiran yang lain, saya nak sebut sikit. Ilmu Allah berbanding dengan ilmu kita sangat berbeza, sangat terhad. Sebab itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu manusia tidak boleh memahami tindakan Allah, kerana kita tak faham, kita tak tahu.
Saya bagi contoh, ni contoh, bukan nak banding kita dengan Tuhan, tapi contoh. Banyak benda yang anak-anak kita tak boleh terima. Tak boleh terima tindakan kita sebagai pak dan mak. Banyak benda yang mereka nak lagu lain, kita buat lagu lain. Atau kita nak lagu lain, mereka bagi lagu lain. Dan banyak benda yang anak-anak nak buat, ibu bapa halang, tegah, marah, tak bagi. Anak-anak kecil, dia nak pergi main benda tu, kita tak bagi. Sebab apa? Dia teriak, dia marah, dia memberontak, dia mengamuk. Ilmu kita lebih daripada ilmu dia. Budak-budak dia tak tahu benda tu bahaya, dia nak pergi main. Kita yang ada ilmu ni, kita tahu benda tu bahaya. Dia melihat kita dalam pandangan yang tak guna lah, teruk. Dia nak main tak bagi. Pasal apa tak benarkan dia main? Sebab dia tak melihat benda tu bahaya. Kerana dia tak ada ilmu. Ilmu dia terhad. Dia budak-budak, tak reti apa. Kita pun kata tak reti apa. Kita nak kena tegur, kita nak kena larang. Tapi pasal apa kita larang? Pasal apa kita tak bagi? Kerana ilmu kita tahu benda tu berbahaya untuk dia. Kadang-kadang manusia dengan Tuhan macam tu lah. Ada benda yang dia nak Tuhan tak bagi. Ada benda yang Tuhan buat dekat dia, yang dia rasa benda tu tak patut. Sebab ilmu Allah itu melebihi ilmu dia. Kita tak tahu. Tapi kita akan melihat Tuhan tu dalam keadaan macam mana budak-budak tu dia melihat ayah dia. Dia marah, dia sedih, pak dia tak pergi main, dia marah. Tapi pak dia fikir banyak, pak dia fikir panjang, pak dia tahu apa kesan dia. Pak dia tahu lah pasal pak dia ada ilmu. Maka kadang-kadang kerana keterbatasan ilmu kita, kecetikan ilmu kita, kelemahan ilmu kita, kita tak memahami tindakan Allah. Jadi bila kita tak faham, tak tahu, kita menyedari lemahnya ilmu kita ni, serahkan urusan itu kepada Tuhan dan jangan mengambil kerja Tuhan. Saya bagi contoh. Contoh yang dekat dengan kita, yang mudah kita faham. Musibah, bala, bencana. Dalam ilmu Allah, pasal apa dia buat? Pasal apa dia buat? Pasal apa dia hukum? Pasal apa dia jadikan benda tu? Itu ilmu Allah. Kita pun tak tahu dia buat itu sebagai bentuk hukuman ke, dia buat itu sebagai bentuk ujian ke, dia buat itu sebagai bentuk amaran ke, dia buat itu sebagai tanda kasih ke. Pasal kalau kasih pun, peliknya Tuhan, kalau dia kasih pun, luar biasanya ilmu Allah itu, dia kasih pun dia uji. Tanda kasihnya Tuhan kepada seseorang itu, kepada hambanya, dengan menguji hamba tersebut. Jadi kita tak tahu, maka kita janganlah bercakap seumpama kita ni Tuhan. Sekarang negara jiran kita, Indonesia, dilanda musibah banjir ataupun tsunami ataupun tak berhenti sat. Apa dia ni? Bencana alam. Kita yang duduk di Malaysia, yang alhamdulillah tidak ada bencana besar, tidaklah perlu kita nak menjadi Tuhan kepada orang Indonesia. Tak perlu kita nak komen apa-apa. Padan muka, ambil. Tu dia lah. Tak perlu. Tu kerja Tuhan. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Maka kita serahkan urusan itu kepada Tuhan. Tanggungjawab kita mendoakan yang baik. Sebab tak mustahil benda tu juga boleh berlaku kepada kita.
Dan memang para nabi pun kebanyakannya diuji dahsyat. Jadi apa yang berlaku di negara jiran kita, musibah apa semua tu, walaupun kita tak nafikan adanya sebab-sebab kemaksiatan syirik yang sangat besar, yang banyak berlaku di sana, kita serahkan benda tu kepada Tuhan. Kita jangan mendahului Tuhan. Sebab kita bimbang, kita termasuk dalam hadis di mana seorang lelaki berkata kepada lelaki yang lain, Tuhan tidak akan mengampunkan dosa-dosa engkau. Kawan tu pergi kata kat lelaki tu, Tuhan tidak akan mengampunkan dosa-dosa engkau. Lelaki tu apa? Lelaki tu menghukum kawan dia tu, yang mana kerja dia tu sebenarnya hak Tuhan. Akhirnya oleh kerana dia mendahului Tuhan, kita baca Tuhan pun buat apa? Tuhan pun campak dia dalam neraka dan masukkan lelaki yang dia hukum tu dalam syurga. Kita seraya tu lah. Kita duduk di masjid tengok video, kita pun maki, kita pun hukum. Tiba-tiba bila jadi di padang mahsyar, yang duduk masjid tu masuk neraka, yang tenggelam tu masuk syurga. Sebab itu ada satu kata-kata yang menarik jugalah. Satu orang bertanya kepada satu orang guru. Dia kata, apa hukum orang yang tidak salat? Dia kata hukum orang yang tidak salat adalah kita pegang tangan dia dan kita ajak dia salat. Jadilah orang yang mengajak, orang yang berdakwah, jangan jadi orang hukum. Kita bila tengok, kita nak tahu hukuman dia masuk neraka ke tak. Sebelum dia masuk neraka ke tak, tu semua kerja Tuhan. Hang pesah bagi dia tak masuk. Ini tanggungjawab kita. Kita tengok satu orang tak sembahyang, kita tak payah duk kalut lah. Dia nak masuk neraka ke masuk syurga. Ustaz dia tak sembahyang 3 kali Jumaat dah, dia tak mai. Dia masuk neraka ke tak? Ustaz tu pun belum tentu masuk syurga. Apa patut kita buat pasal tu? Satu orang tokoh besar dalam gerakan Islam, Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Hudaybi, dia kata apa? Kita adalah para pendakwah yang ajak orang ni. Kita bukan penghukum. Jadi sebab itu kita tak tahu, bila tengok satu orang kena ujian, kita tak tahu Tuhan nak apa? Azab dia ke? Tuhan nak hentam dia ke? Ataupun mungkin Tuhan kasih pada dia. Kerana ini semua ilmu Allah. Begitu juga bila kita lihat satu orang Tuhan bagi rezeki pada dia, satu orang lagi Tuhan tarik, Tuhan bagi susah dekat dia. Kita pun tak tahu pasal apa. Kita tengok dia susah, orang tu senang. Pasal apa Tuhan bagi susah dekat dia? Mungkin Tuhan sayang kat dia. Sayang susah ke? Ya, Nabi-Nabi dulu Tuhan sayang. Kesemuanya boleh kata banyaknya susah. Boleh jadi kalau kita tengok, pasal apa dia tu miskin? Dia tu miskin sebab Tuhan sayang. Pasal apa Tuhan sayang, Tuhan bagi miskin? Sayang kena bagi kaya. Kerana Tuhan tak sama dengan kita. Nah, itu kita kata ilmu Allah tu. Pasal apa Tuhan bagi dia sakit? Tuhan sayang kat dia. Kalau sayang jangan bagi sakit, bagi sihat. Itu akal kita. Tidak demikian Tuhan buat kepada Ayub. Itu yang saya nak cerita, nak habaq tu dapat tak? Ilmu Allah itu tidak sama bagaimana kita memahami sesuatu perkara. Kita melihat dengan ilmu, kita tengok tu dengan ilmu kita yang lekeh, jahil, cetek, lemah ni. Tuhan melihat dengan kebesaran dan keluasan ilmu kursi dia yang sangat hebat itu. Pasal itu kita tak boleh memahami dimensi Tuhan dengan cara kita melihat, kan? Okey. Kita tengok pula. Pasal itu mudah ya. Musa tak boleh terima apa yang Khidir buat. Itu contoh yang menarik ya. Tu sama-sama manusia tu. Musa bila tengok Khidir katok pecah kapal, dia tak boleh terima. Kapal duk elok-elok pi katok bagi pecah. Budak duk main elok-elok pi katok bagi mati. Kita duduk di tempat Musa tengok tapi Khidir melihat dengan ilmu Allah ladunna, daripada kami bagi ilmu tu.
maka apa yang Khidir buat dia saja tahu. Orang lain tak tahu. Tapi orang lain kalau tengok teruk budak duk main elok dia pergi katak. Bila Musa tanya apa sebab katak, budak ni kalau besar pak dia nanti, mak dia nanti, pak mak dia nanti murtad kes dia. Sebelum dia murtadkan pak mak dia, kita katak bagi mati bang. Nampak? Kalau kita tengok tindakan tu, takat akal kita ni, takat yang kita tahu ni, tindakan tu jahat, zalim. Tapi Allah dah bagi tahu benda yang 30-40 tahun, yang mana semua itu ilmu Allah. Kita pun tak tahu, kan? Jadi ini benda, pasal itu kita beriman dengan takdir, dan kita doa takdir kita takdir yang baik. Pandangan yang seterusnya yang dimaksudkan dengan kursi, qudrah, iaitu kekuasaan dan kemampuan Allah. Jadi kekuasaan, kuasa, tadi ilmu, yakni kuasa, qudrah, kemampuan. Dan yang terakhir yang boleh kita ambil, kursi adalah tempat diletakkan kedua kaki Allah, sebagaimana riwayat daripada Sa'id ibn Jubair. Ini tafsiran ni saya sebut ni amanah lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 tu antara tafsiran yang disebut, yang juga datangnya daripada Ibnu Abbas. Kursi adalah tempat letaknya kaki Allah, yang mana kalau kita tengok Ibn Hajar Al-Asqalani seakan-akan menyokong riwayat ini, yang dia menguatkan riwayat inilah. Dia menguatkan riwayat ini. Cuma bagi kita berhenti setakat itu, tawakuf. Bagaimana bentuk kaki Allah, bagaimana bentuk kursi, bagaimana Allah meletak kaifiatnya, kita ambil seperti mana kata Imam Malik bila orang tanya pada dia arash atau istiwa. Istiwa ni bersemayam. Seperti kita menyebut bahasa kita lah, bahasa kita. Tapi tak sama lah dengan Tuhan. Laisa kamithlihi syai'. Tak sama. Tapi bahasa kita macam mana? Moga Tuanku berdua bersemayam di atas takhta kerajaan dengan penuh kedaulatan dan keselamatan. Bahasa kita. Tapi kita tak gunalah kok kita ni. Kan? Duk ada di mana sekarang? Saya bersemayam di RPA Kangak. Nampak macam canggung sangat lah. Tapi bersemayam itu kita tak faham. Kita nak terjemah tak tahu. Tapi istiwa bersemayam. Orang tanya Imam Malik tentang istiwa. Imam Malik kata apa? Istiwa maklum. Istiwa tu makna dia, perkataan tu semua orang tahu. Wa kaifiyatuhu. Macam mana Tuhan istiwa? Macam mana? Istiwa tu di mana? Di atas arash. Macam mana? Cara dia lagu mana? Majhul. Tak tahu. Tak tahu, kita pun tak pernah tengok Tuhan dan tak bayang Tuhan, tak boleh bayang pun Tuhan tu lagu mana. Boleh nak tanya lagu mana Tuhan bersemayam di atas arash? Tanya benda-benda lagu tu bid'ah. Wasu'al anhu bid'ah. Orang dulu sahabat apa semua bila dia bersebut macam tu, depa terima, depa beriman sesuai dengan kebesaran, keagungan, kekuasaan, kehebatan Tuhan, maka serah pada Tuhan, kita tak payah duk bersabarlah. Itu maksud Imam Malik. Jadi maksudnya kursi Allah kita pun tak boleh faham. Banyak ayat-ayat sifat kita terima ya. Neraka meronta-ronta dalam Sahih Bukhari. Bisa dengar tak? Meluap-luap, menggelegak-gelegak. Neraka. Macam mana dia cool down? Macam mana dia tenang? Macam mana neraka tu jadi tenang? Neraka ni meronta-ronta. Neraka kan makhluk, dia boleh bercakap, dan neraka ni ada leher. Jaga nanti hari kiamat dia akan suar leher dia. Dia meronta-ronta ni, tak senang duduk, meluap-luap. Dalam Sahih Bukhari, macam mana Tuhan tenangkan dia?
Dia duk siapa yang dia beronta-ronta, dia meluak-luak tu. Dia kata mana lagi? Mana lagi? Tu dia duk minta lagi. Masuk lagi, masuk lagi. Mana lagi? Akhirnya dia menjadi tenang apabila Tuhan meletakkan tapak kakinya ke dalam neraka. Bila Tuhan tak tapak kaki dia dalam neraka, cukup. Tuhan tanya, cukup. Tuan-tuan jangan duk bayanglah kepala otak pula. Tak tapak kaki. Haram, tak boleh. Tak boleh, haram, tak boleh bayang. Cuma kita beriman. Bagaimana? Kita serahkan kepada Allah. Walaupun ada sebahagian ulama mentakwilkan perkataan meletakkan tapak kaki dengan maksud itu satu bahagianlah takwil, menakwilkan dengan perkataan yang lebih dekat untuk kita faham. Tapi maksudnya kita jangan kalau yang ini yang dia akan pergi kepada hujungnya apa? Tuan-tuan balik saat ni duk fikir macam mana kerusi tapak kaki, macam mana buhlan neraka. Kalau tuan-tuan fikir, tuan-tuan akan jumpa apa? Isim. Yang ni lah buah isim ni. Dia kata hang jangan duk mengaji agama sangat, hang tengok tu gila isim lah tu. Memang sungguh gila isim ni mai apabila dia memikirkan Tuhan. Bila dia duk fikir Tuhan, dia akan pergi kepada isim lah. Pasal itu Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru an zatillah. Hampa fikir ni makhluk Tuhan, tengok alam, tengok bumi, tengok unta, tengok bukit, tengok laut. Jangan duk fikir Tuhan tu lagu mana. Ku cari fikir Tuhan, jumpa isim lah. Kan? Okey, itu maksud kursi. Jadi ayat ini sangat besar kan? Kemudian kita tengok juga satu riwayat ya berkaitan dengan arash dan kursi. Arash dan kursi. Kita tengok sikit arash dan kursi. Okey. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahawa antara langit dunia dengan langit berikutnya, antara langit dunia dengan langit yang satu lagi di atasnya, jaraknya 500 tahun. Kita ada 7 langit. Setiap langit tu jarak di antara satu langit kepada satu langit 500 tahun. Antara langit yang terakhir, langit yang ketujuh, nak sampai kepada kursi yang ada dalam ayat kursi ini 500 tahun. Sedangkan kursi nak pergi kepada arash 500 tahun lagi. Perjalanan lah, 500 tahun perjalanan. Arash terletak di atas air. Dan Allah bersemayam di arash. Tidak ada yang tersembunyi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Allah itu bersemayam di atas arash sesuai dengan kebesaran dia. Ada yang menafsir, ada yang takwil istaula, Allah menguasai arash. Itu bahagian takwil lah yang jelas dalam Quran dan sebagaimana yang disebut oleh para sahabat, Allah bersemayam dengan kebesaran dia, kan? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apa-apa amal kamu. Poin dia, tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada Allah tindakan dan amalan kita. Kan? Hadis ini merupakan perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang mana dihukum dia ambil daripada Nabi kerana ia berkait dengan perkara ghaib lah, kan? Perkara ghaib. Okey? Wallahu a'lam. Jadi kita dapat mengetahui bahawa di sana ada 2 makhluk yang besar, iaitu kursi dan arash. Yang mana kedua-dua makhluk. Dan arash ini ada malaikat yang memikulnya. Seperti mana Allah menyebut dalam surah Ghafir ayat 7, malaikat-malaikat yang memikul arash. Besarnya arash tu ada malaikat yang memikul dia, yang menanggung dia. Dan malaikat yang berada di sekeliling arash bertasbih memuji Tuhan dan mereka beriman kepadanya. Itu nak sebutnya tentang keadaan arash, kan?
Ha? Wallahu a'lam. Itu tafsiran, huraian dan terjemahan daripada perkataan wasi'a kursiyyus samawati wal ard, yang dimaksudkan dengan kursi, dan juga apa yang boleh kita ambil pengajarannya, betapa besarnya kursi itu menggambarkan luasnya ilmu Allah mengikut satu tafsiran, yang mana akhirnya segala apa yang kita lakukan alaniyatan, secara nampak, sirran, secara tersembunyi, kesemuanya dalam pengetahuan Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Buat sahaja amalan, Allah, Rasul dan orang beriman akan melihatnya. Akan melihatnya. Mudah-mudahan kita semua beriman dengan kursi Allah, beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan sifat Allah, dan kita serahkan sifat itu kepada Allah, dan kita yakin dengan apa yang dia sebut dalam Quran, kita terima macam mana datangnya dalam Al-Quran. Dan tak perlu kita dalam kaji, korek, kerana itu bukan daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.